Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan pada hari ini kita sambung perbincangan muzakarah kitab Sirajul Huda pada muka surat yang ke-19. 17 baris daripada atas, muka surat 19, 17 baris daripada atas. Itu kitab Jawi, kitab Rumi pada muka surat 64. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala ishruna sifatan. Wa mimma, dan setengah sebahagian, yastahilu yang mustahil, yang tak ada, yang tak berkait, fi haqqihi pada haknya, pada hak Allah Ta'ala, fi haqqihi ta'ala pada hak Allah Ta'ala itu ishruna sifatan, 20 sifat. Dan setengah, yakni dan sebahagian daripada barang yang mustahil, daripada sifat yang mustahil pada zat Allah Ta'ala, pada diri Allah Ta'ala itu 20 sifat. Ini orang panggil sebahagian daripada perkara mustahil. 20 sifat sebab apa? Sebab telah pada awal dulu wajib di atas tiap-tiap kita mempelajari 20 sifat di atas jalan tafsil ataupun detail. Itu wajib kita kena belajar tiap-tiap satu serta dalil-dalil dia, sampailah Allah Ta'ala bagi faham kepada kita. Jadi kita di awal dulu ni kita dah bincang cara kenal Allah dua. Yang pertama cara umum, yang kedua cara tafsil ataupun detail. Kenal Allah cara umum, wajib kita beriman Allah Ta'ala itu Tuhan kita yang sebenar, yang memiliki sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan, dan sifat Allah Ta'ala itu amat banyak. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Tak dihadkan. Baik. Yang kedua, wajib beriman secara tafsil. Maka setengah ulama kata wajib belajar 20 sifat di atas pendapat Imam Abu Mansur Maturidi. Adapun Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut dia memada kita belajar 13 sifat. Tapi Imam Sunusi dia pilih wajib belajar 20. Maka dalam kitab Matan Sunusi, Imam Sunusi ataupun Matan Ummul Barahin,
yang disyarahkan dalam Sirajul Huda ni, wajib dipelajari 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apabila 20 sifat yang wajib, maka tidak ada lawannya yang 20. Contoh, Allah ada, lawannya tiada. Allah mesti ada, tak ada, tak boleh. Allah sedia, lawannya baharu, maka baharu tidak pada Allah Ta'ala. Allah kekal, lawannya binasa, maka binasa tu tak bagi Allah Ta'ala. Baik. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Dan setengah sebahagian daripada barang yang mustahil pada zat, pada diri Allah Ta'ala itu 20 sifat. Lawan bagi yang wajib dulu ni, yang kita dah bincang. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Allah Ta'ala yang maha termula itu tak sama dengan makhluk, bersifat dengan qiyamuhu binafsih, bersifat dengan asa, adanya qudrah, adanya iradah, adanya ilmu, adanya hayat, adanya sama, adanya basar, adanya kalam. Ada kaunuhu qadiran, berkait di diri Allah, kaunuhu muridan, aliman, hayat, sami'an, mutakalliman. 20 hak wajib. Maka tak ada 20 lawan dia, lawan bagi yang wajib. Itu maklum. Allah Ta'ala tak boleh tak ada, Allah tak boleh baharu, Allah Ta'ala tak boleh binasa, tak boleh sama dengan makhluk. Maka telah engkau ketahui. Jadi kita ni maklum, faham bahawasanya keadaan segala yang mustahil itu 20. Lawan bagi yang wajib yang 20 itu. Ni maklum dah. Dulu ni kita dah bincang yang wajib. Allah mesti wujud, mesti bersifat dengan khidam, mesti bersifat dengan baqa, mesti bersifat dengan mukhalafah, mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih dan seterusnya. Maka tidak ada lawan bagi yang wajib. Itu kita maklum. Habis. Sekaliannya sifat diperbuat, yakni diikut atas percakapan ulama, atas qaul yang berkata dengan sabit ahwal. Kita pilih 20 ni di atas ulama yang menyabitkan ahwal. Hal maknawiyah itulah kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi apabila kita ikut di atas pendapat ulama yang menyabitkan hal maknawiyah, maka cukuplah 20 sifat. Tapi kalau kita ikut di atas mereka yang mengatakan hal maknawiyah itu terkena kepada amr i'tibari, maka memada kita kira 13 sahaja. Daripada wujud sampai kalam. Hak 7 lagi tak payah bilang dah. Itu maklum. Yang diperbuatkan, yakni yang dihujah oleh ulama tu atas qaul yang berkata dengan bahawa segala sesuatu itu atas 4 bahagi. Baik. Yang pilih 20 ni di atas pandangan ulama yang membahagikan segala perkara tu dia ada 4 benda. Dia ada 4 bahagian, 4 kategori. Ni ilmu tamahan. Ilmu tamahan. Baik, apa kita bincang? Yang fardu ain yang lepas dah, kita dah bincang sifat Allah Ta'ala dan dalil-dalil. Dalil tak lagi? Dalil depan nanti. Kita bincang satu sifat wujud tu apa, khidam tu apa, mukhalafah, baqa tu apa, mukhalafah tu apa. Kita bincang sifat yang wajib. Maka pada hari ini kita bincang yang mustahil. Hak tak ada di diri Allah, hak tak berkait di diri Allah Ta'ala tu. Itu maklum. Kemudian yang kita nak bincang ni, sebab apa kira 20 wajib, 20 mustahil?
Kerana di atas pendapat ulama yang menyabitkan hal maknawiyah. Maknanya adapun ulama yang tak kira, tak payah kira dah hal maknawiyah ni, kerana dikira sebagai amrul i'tibari, maka memada kira 13. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 13 cukup. Tu satu pendapat dia kata 13. Satu pendapat 20. Tambah lagi maknawiyah yang 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 13 tambah 7 jadi 20. Pasal apa? Hak satu pendapat lagi kira 13, satu lagi kira 20. Sebab apa? Nak tahu situ ya. Nak bincang di situ. Maka yang kata 20 tu kerana ulama ni dia membahagikan segala perkara ni, dia ada 4 kategori, 4 jenis, 4 perkara. Adapun yang kira 13, ulama yang berpegang tiap benda ni ada 3 benda sahaja. Apa 3, apa 4? Ni bincang. Ni kita nak bincang. Baik. Maka ini dinamakan di dalam kategori ilmu fardu kifayah. Ini ilmu tambahan. Sebab apa? Kerana benda ni termasuk di dalam ghamid, ataupun benda yang rumit, benda yang payah di dalam pembahasan ilmu ini. Maka hak yang kita nak bincang ni ilmu tambahan. Ada setengah guru sampai bab maknawiyah ni dia lompat, tak payah baca pasal takut orang menin. Kita baca habis, kita baca sekali lalu. Kalau Allah Ta'ala bagi kita ni boleh faham, alhamdulillah. Kalau tak faham pun tak payah susah hati, sebab ni tambahan. Baik. Ulama yang menyabitkan 20 sifat kerana mereka menyabitkan hal maknawiyah. Sebab apa? Kerana mereka berpandangan segala perkara ni dia ada 4 tahap, 4 pecahan, 4 kategori. Mana dia? Kita tengok satu-satu. Pertama, segala maujud. Yang pertamanya bahagian benda yang maujud, benda yang ada, yang sah dipandang akan dia, akan benda yang maujud itu dengan mata kepala kita. Tulis di bawah sikit. Ataupun boleh didapati dengan salah satu daripada 5 panca indera. Sah dipandang dengan mata, sah dipandang akan dia dengan mata kepala, yakni ataupun yang boleh dapat dengan 5 panca indera kita. Itu benda ada, benda maujud. Tu kategori yang pertama. Macam mana benda maujud? Meja, gelas, kitab, tiang, orang. Ni benda maujud, benda ada nama dia. Contoh nak bagi faham. Dan sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala yang maha termulia seperti qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, memang ada di diri Allah Ta'ala. Sekiranya Allah buka hijab, boleh kita dapat dengan 5 panca indera kita. Itu maksud yang pertama, benda maujud. Kalau kita bincang sifat Allah, maka sifat ma'ani itu kategori yang pertama, perkara yang maujud. Tulis di tepi. Perkara yang pertama namanya maujud, benda ada, iaitulah zat dan sifat Allah, sifat ma'ani Allah Ta'ala. Itu maujud, memang ada sungguh. Kalau makhluk, manis ada di gula, masin ada di garam, itu ada sungguh maujud. Sejuk ada di ais, sejuk ada di angin, itu orang panggil benda maujud, benda ada. Hak kita bincang sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani Allah Ta'ala. Habis. Itu kategori yang pertama.
Dan yang kedua, segala ma'dumat. Ma'dumat perkara mustahil, tak ada. Yang tiada boleh ditakdirkan dia sekali-kali, yakni benda tu tak ada sekali-kali, tak wujud, tak sabit langsung di diri Allah Ta'ala tu. Seperti lemah, buta, tak ada di diri Allah Ta'ala. Benda ma'dum, tak ada sekali-kali. Itu orang panggil benda ma'dum, benda hak mustahil pada diri Allah Ta'ala. Itu perkara yang kedua. Itu pecahan yang kedua. Hak pertama sifat wajib, maujud. Yang kedua ma'dum, tak ada hak mustahil itu di Allah Ta'ala, tidak ada. Itu perkara yang kedua. Dan yang ketiga, hak ni ahwal yang wasitah, perantaraan antara ada dan tiada. Nak kata ada pun tak ada sungguh, nak kata tak ada terus pun tak juga. Ini orang panggil hal maknawiyah. Hak ni lah yang khilaf di antara dua, di antara Imam Abu Hasan dan Imam Abu Mansur. Imam Abu Mansur dia kata mesti ada hal ni, mesti ada hal maknawiyah ni. Pasal apa? Kerana dipikir dengan akal, zat Allah benda lain, sifat Allah Ta'ala tu benda lain. Maka adanya sifat di zat, tentulah ada yang dikatakan kaunuhu itu, hal itu. Ini yang menyabitkan ahwal, maka cukup perbilangan sifat yang wajib bagi Allah 20. Ini di sinilah dibincangkan. Maka yang keempat, amrun i'tibariyah. Kategori yang keempat, amrun i'tibari, yang tiada tahqiq pada dirinya. Tak ada diri sebenar tu, tak ada. Hanyalah sabit di dalam zihin segala orang yang berakal jua. Benda ni kita faham ya, bukan diperbuatkan dia di atas berkata dengan bahawasanya baik. Ini bab lain pula. Jadi amrun i'tibari, tiada tahqiq pada dirinya, benda tu tak ada sungguh, hanya sabit di dalam zihin, kita faham dalam akal kita saja. Segala orang yang berakal jua dia macam ni. Contoh, kalau makhluk ni kita tengok tangan kita, kita nampak tangan, lepas tu kita bergerak, faham kata gerak di tangan ni. Tangan ada, gerak tak ada, cuma betul gerak tangan ni. Sebab apa kata tangan ada? Sebab boleh pegang, boleh tengok. Gerak boleh tengok tak? Boleh pegang tak? Gerak tak boleh. Kerana kita faham gerak tu daripada tangan sahaja. Tangan nampak, tangan boleh pegang. Ini orang panggil benda ada, benda maujud, tangan ni. Tapi gerak hanyalah kita faham di akal. Nak pegang gerak tak boleh, nak tengok gerak tak boleh, sebab kita tengok tangan. Nak tengok gerak tak boleh. Cuma gerak ni dipaham. Apabila tak diam, namanya bergerak. Kalau tak bergerak, namanya diam. Ini orang panggil amrun i'tibari, yang kita faham sahaja, yang kita faham sahaja. Yang kita faham di akal kita sahaja. Baik. Jadi kita duk bincang apa ni? Kita duk bincang sebab apa ulama dia buat bahagian sifat wajib, sifat mustahil, sifat ma'nawiyah, sifat yang dikatakan nafsiyah amrun i'tibari itu. Sebab apa buat lagu tu? Sebab perkara ni dia ada 4 tahap. Yang pertama benda ada, yang kedua benda tak ada langsung, mustahil, ma'dum. Yang ketiga hal maknawiyah. Yang keempat amrun i'tibari. Itulah yang ulama buat 4 pecahan sifat: nafsiyah, salbiyah, ma'ni, maknawiyah. Sebab ni lah. Sebab ni. Baik. Ini ilmu tambahan supaya kita dapat memahami sebab apa ulama dia buat pecahan sifat Allah ni kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ni, maknawiyah. Sebab benda ni
dia ada 4 perkara. Yang pertama, benda ada. Yang kedua, benda tak ada, mustahil. Yang ketiga, hal maknawiyah. Dan yang keempat, benda yang dipaham sahaja yang dinamakan amrul i'tibari, seperti sifat-sifat salbiyah. Faham ya? Ataupun sifat nafsiyah. Faham. Benda tu memang berkait, memang sabit di diri Allah Ta'ala itu. Kok ada soalan hak ni, hak 4 ni, boleh lah. Hak mana boleh saya jawab, saya jawab. Hak tak boleh pun jawab juga. Jawab kata Allahu a'lam. Gitu ya. Ada tak hak soalan hak 4 ni? Hari ni kita buka soalan. Benda ada, sifat makni. Benda makdum, sifat mustahil, hak tak ada di Allah Ta'ala. Benda ahwal, hal maknawiyah yang 7, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Benda hak amrul i'tibari seperti sifat nafsiyah. Kita faham? Faham ya? Ataupun sifat salbiyah, ataupun boleh masuk dalam kategori amrul i'tibari juga. Macam mana? Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sedia, mesti bersifat dengan kekal. Memang sabit diri Allah Ta'ala. Mesti bersifat dengan mukhalafah, mesti bersifat dengan qiyamuhu binafsih, mesti bersifat dengan wahdaniyah. Kita faham? Memang sungguh tu di Allah Ta'ala. Kita tunjuk contoh di makhluk. Pirin ni ada, orang panggil maujud, ada sungguh, boleh pegang, boleh tengok. Warna cerah di pirin ni ada, sebab boleh tengok. Maka pirin ni bulat tak 4 segi. Sungguh tak? Sungguh. Tak 4 segi boleh tengok tak? Tak. Maka bulat tak 4 segi ni orang panggil sifat amrul i'tibari, sungguh. Memang sungguh. Nak tengok tak 4 segi tak boleh, cuma faham. Sungguh. Tengok kena ke pirin, tengok kena ke warna pirin. Nak tengok tak 4 segi, faham. Nak tengok tak boleh. Allah Ta'ala tu mesti sedia, tak baharu, sungguh. Allah kekal, tak binasa, betul. Tu orang panggil amrun i'tibari. Tu orang panggil amrun i'tibari. Kena beza antara benda ada, benda makdum, hak mustahil, benda ahwal, hal maknawiyah, ataupun amrun i'tibari. Barulah kita ni boleh faham betul-betul dengan tahqiq apa yang dibahas oleh ulama tu. Baik. Pondok Tok Rojiman dulu di Guang Kepayang, tok-tok hak tua-tua ni sambil gobek pinang, sambil duk masak, bahas benda ni wujudi ke amrun i'tibari? Dalam duk goreng mi ni wujudi ke amrun i'tibari? Wujudi, boleh tengok. Goreng. Goreng amrun i'tibari. Faham ya? Perbuatan kerja menggoreng tu amrun i'tibari, dipaham. Sebab apa? Nak tengok pekerjaan tu tak nampak, tengok kena batang tubuh orang. Batang tubuh dia ada lah. Kerja dia menggoreng, faham ya? Amrun i'tibari. Goreng punya keteng bunyi tu wujudi ke amrun i'tibari? Dia bahas ke tu? Dia main lagu tu. Sampailah mereka menjadi alim. Tu tok-tok yang berada di Pondok Guang Kepayang, dan ada sebahagian menjadi guru. Setelah tok guru meninggal, orang nak main mengaji orang-orang baru ni, maka tok-tok ni lah yang ajak kepada orang-orang yang baru. Dan banyak daripada mereka tu meninggal dunia. Meninggal dunia. Habis. Baik. Tu kita nak boleh satu-satu ilmu ni, kita kena muzakarah. Lepas kita belajar, bincang. Lepas kita belajar, bincang. Baru cepat boleh.
Baik. Masa saya belajar dulu di pondok, dia ni otak tak apa betul. Nak kata tak betul sungguh pun tak. Dia suku-suku lagu tu. Tu ajak lagu lain, dia hurai lagu lain. Kelain kawan-kawan. Bahas pokok nyok. Dah tu kata, dah orang-orang dulu bahas lagu tu, maka dia, budak-budak ni pun nak tiru lah bahas. Ada hak cerdik mengaji ni, dia kata, kalau kita bincang pokok nyok ni wujudi ke amr i'tibari? Hak suku tu jawab wujudi lah, boleh tengok betul. Buah nyok wujudi lah sebab boleh tengok betul. Hak suku tu jawab betul. Lepas tu jatuh buah nyok, hak cerdik tu tanya, hak cerdik tu dia atok kena lah. Maka hak suku ni jawab jatuh tu wujudi, kelai. Hak cerdik kata dak lagu mana jatuh lah, kelai sampai naik orang-orang hijau. Nak bertumuk sikit lagi sampai lagu tu. Jatuh tu bukan wujudi, amr i'tibari, daripada duk atas turun ke bawah tu jatuh. Jatuh ni tak nampak, cuma faham ya, daripada atas turun ke bawah tu orang main jatuh. Yang nampak buah, yang nampak pokok, jatuh tak nampak, cuma faham. Hak daripada atas turun bawah namanya jatuh. Faham ya? Tu amr i'tibari. Jatuh bunyi gedebuk, dengar wujudi. Maknanya wujudi ni boleh dapat dengan salah satu daripada 5 panca indera. Boleh tengok, boleh dengar, boleh rasa, manis, masam, pedas, tawak, pahit, kelak, boleh sentuh, panas, sejuk, lincing, kasar, ataupun boleh didengar. Wujudi ya? Walaupun tak nampak, macam suara tak nampak, tak boleh pegang, tak boleh tengok, tapi wujudi tak suara? Ya, kerana boleh didengar. Maknanya kaedah ulama ikat, tiap-tiap perkara wujudi boleh dapat dengan salah satu daripada 5 panca indera. Walaupun tak boleh tengok, tak boleh pegang, tapi boleh dapat dengan 5 panca indera. Seperti suara, wujudi. Rasa, manis, pedas, tawak, wujudi. Sejuk, panas, wujudi. Maka yang tak boleh dapat dengan 5 panca indera, amr i'tibari. Benda tu sungguh. Bulat, tak petak. Sungguhlah, sungguh. Boleh tengok tak petak? Tak. Tapi betul. Tu amr i'tibari. Banyak hak angguk tu lega. Maknanya boleh tangkap. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini perkongsian. Kemarin Allah Ta'ala takdirkan saya jumpa seorang orang perempuan umur 86. Mak pak dia bercerai ketika budak, dan dia tak dapat pendidikan oleh kerana susah. Baca Quran pun tak erti. Tapi oleh kerana hatinya bersih, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Tengok lagu tu, baca ayat Quran, macam orang hafal Quran. Isteri saya hafal Quran, hafizah. Dia dengar makcik ni baca, satu tak jatuh. Bukan kata boleh hafal, Allah Ta'ala ilhamkan pula boleh syarah satu-satu ayat. Allahu Akbar. Ni tanda Allah Ta'ala beri kepada anugerah kepada seseorang yang hatinya bersih. Allahu Akbar. Kayuh gerek pada padang besar, mai ke jeram, tunjang, mai ke tunjang, kayuh gerek. Umur 86. Pelik. Aksiden, kereta belah, motor teruk, dia jatuh dalam parit, patah tangan. Orang pergi hospital, patah. Dia tunjuk bekas bengkak ni. Bekas yang patah tu dia tunjuk. Takdir Allah Ta'ala, doktor suruh duduk di hospital tu lebih kurang 2-3 hari. Dia kata saya nak balik. Tu misi tu duk pujuk lah, tak boleh, kena duduk dalam 2-3 hari. Anak dia kata, doktor, mak saya ni kalau dia kata dia nak balik, dia balik. Baik saya awak balik awal. Tidak, dia jalan kaki pun dia balik.
Sebab kaki dia tak sakit, yang sakit tangan. Dia kata nak balik, dia balik. Biar saya awak balik, senang. Dia pun penin awak balik. Dia dapat ayat, baca ayat. Dia baca apa malam saya tak ingat. Rakam tak boleh. Kalau rakam putih, dia tak main dah. Sebab apa? Dia kata ni benda dunia, elektrik ni, semua ni dunia. Kalau rakam putih terus tak main. Tapi kalau tak rakam pro, dia tengok dulu, baca. Allah, macam orang hafal Quran. Baca tak erti. Tu yang kata Nabi tu ummi, tak pandai baca. Tapi Allah anugerah. Ilham daripada muqarrabin. Tu orang hati bersih. Hati kenal Allah Subhanahu wa taala. Selawat 3000 tiap-tiap hari. 3000. Kemarin pula dia habaq Allah Taala buat dekat dia ni hak baru dia dapat kemarin. Dia kata kemarin dulu orang ambil dia pergi sambut, takak gambar, salam, cium peluk. Malam tu demam, tak boleh, orang rakyat tak boleh langsung, kena duduk cara hina. Semalam ni orang perempuan hak mai pun nak salam pun tak boleh, nak takak gambar pun tak boleh, nak peluk pun tak boleh. Dia tak bagi ya. Pasal dia kata pelik. Ni dia jadi demam dia kata. Dia pun heran. Tu Allah Ta'ala buat. Dia menyatakan af'al Allah Ta'ala, asma' Allah Ta'ala dalam hidup dia. Dia kata bukan saya kuat, Allah Ta'ala yang kuat. Qudrah Allah Ta'ala tu hak kita dah belajar semua. Tapi Allah Ta'ala nyatakan kepada dia. Allah Ta'ala bagi dia faham sungguh. Dia kata dia kayuh gerek tu. Satu hari tu dia naik kereta, orang buka ikon kuat pening. Dia orang tua ni, dia jenis orang tua lama, umur 86. Orang rakam handset tu, video tu, dia kata rakam kaset. Jenis orang tua lama. Awila pening tu, dalam duk pening tu dia kayuh gerek. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Berapa puluh batu tau dia kata nak pergi rumah adik dia. Tengok-tengok lah sampai dah dia dah. Dalam duk pening. Dia kata bukan saya, qudrah Allah yang buat. Di rumah dia gali 4 telaga. Dia korek sendiri. Ada hak satu telaga tu, dia minta tolong orang korek. Orang tu kata mati nak korek buat apa tempat tinggi ni. Dia kata hang korek, Allah Ta'ala suruh aku korek di sini. Hang korek lah, tengok mana aku tahu. Semua ilmu Allah Ta'ala. Korek dia kata tak dan 3 inci 3 meter tu ayak naik. Itu kerja Allah Ta'ala yang memberi ilham kepada dia. Orang hati betul. Orang buat nanya dekat dia ni macam-macam. Dia kata tebang pokok dia apa. Dia tak boleh marah. Dia berdoa. Doa minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Tu orang pelik. Orang yang hati bersih dengan Allah Ta'ala, walaupun tak boleh baca, tetapi Allah bagi dia mata hati kepada dia, dapat memahami rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Dapat memahami rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baik. Bukan diperbuatkan dia atas yang berkata dengan bahawasanya segala sesuatu itu 3 bahagi. Hak tadi ni 4 bahagi. Benda maujud, benda makdum, benda hal, benda amrun i'tibari. Ada satu pendapat lagi, ulama membahagikan hanya 3. Ini pendapat muktamad di sisi Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari dia kira 3 ya. Yang pertama maujudat, benda ada seperti sifat ma'ani Allah Ta'ala. Yang kedua ma'dumat, benda yang tidak ada seperti perkara-perkara mustahil, tidak ada pada Allah Ta'ala.
Dan yang ketiga amrun i'tibari, seperti barang yang terdahulu kenyataannya. Amrun i'tibari seperti sifat nafsiyah dan salbiyah. Ini pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Maka hal maknawiyah dia tak kira dah. Tak payah kira dah. Cukup 13. Daripada wujud sampai kalam cukup memadai. Yang tambah 7 lagi Imam Abu Mansur Maturidi. Habis. Wahia adadu 20 awal, dan iaitu segala lawan bagi 20 yang terdahulu itu. Jadi 20 yang wajib, lawannya 20 yang mustahil. Mustahil ni tak ada di Allah Ta'ala. Dah tak ada. Pasal apa duk bincang? Kerana untuk meneguhkan hati kita, tak ada perkara mustahil ni di diri Allah Ta'ala. Al-hukm bi syai' far'un an tasawwuri. Nak hukum sesuatu kena bagi faham masalah dia. Nak kata Allah ada kena faham tak ada macam mana? Maka Allah mesti ada, tak boleh tak ada. Nak hukum kata Allah sedia, kena faham baharu macam mana? Maka Allah tidak baharu. Nak hukum kata Allah kekal, binasa macam mana? Maka Allah tidak binasa. Allah tidak binasa. Habis itu. Dan iaitu segala lawan bagi 20 yang terdahulu itu. Dan yang pertama lawan bagi yang pertama, wujud lawannya tiada, ada lawannya tiada. Itu yang pertama. Dan yang kedua lawan bagi yang kedua, qidam, sedia, lawannya baharu. Ikut turutan. Hak mana Syekh Sunusi sebut awal, yang pertama wujud, lawannya tak ada. Yang kedua qidam, lawannya baharu. Baqa, kekal, lawannya binasa. Mukhalafah yang keempat, lawannya sama dengan makhluk, mustahil. Kemudian yang kelima qiyamuhu binafsih, lawannya ada dengan yang lain, mustahil. Yang keenam wahdaniyah, lawannya berbilang, mustahil. Ikut tertib maksudnya. Hak awal lawan bagi yang awal, yang kemudian lawan bagi yang kemudian. Ikut tertib, ikut turutan. Ikut tertib, ikut turutan. Habis itu. Allah. Dan bermula yang dikehendaki dengan dhid di sini semata-mata berlawanan, bukan dhid yang dikehendaki dengan dia oleh segala orang mantik, iaitulah dua perkara yang maujud kedua-duanya. Jadi dhid di sini hanyalah kita ni nak faham saja. Contohnya Allah Ta'ala ada qudrah, tak lemah, faham lagu tu ya. Bukanlah dengan maksud dhid lawan bagi istilah ilmu mantik. Ilmu mantik ni kalau dikatakan dhid berlawanan, mestilah benda ada dengan ada. Tu orang baru panggil lawan. Tu istilah mantik. Maka di sini bukan ikut istilah mantik. Cuma kita nak faham sahaja. Hak wajib tu kait dengan Allah, hak mustahil tu tak. Faham kata tak? Tak ada, tak berkait mustahil tu di diri Allah. Faham hak tu ya? Habis. Lagi bersalahan antara keduanya, di dalam sehabis bersalahan tiada berhimpun keduanya. Ad-didda la yajtami'ani. Perkara yang berlawanan tidak berhimpun pada satu perkara. Perkara yang berlawanan tak boleh berhimpun pada satu benda. Tu. Kalau kita laki, tak perempuan. Kalau perempuan, tak laki. Mana boleh berhimpun kedua-dua? Kecuali ada hak Allah buat untuk menyatakan kuasa dia, khunsa. Itu masalah lain. Hidup dengan mati. Kalau hidup, tak mati. Kalau mati, tak hidup. Tu koma hidup lagi. Pensan hidup lagi.
ad-didda la yajtami'ani. Perkara yang berlawanan tak berhimpun pada satu perkara. Kalau iman tak kufur, kalau kufur tak beriman. Moga Allah Taala jadikan kita ni orang yang benar-benar beriman. Kalau hidup tak mati, kalau mati tak hidup. Habis. Ayat ni kita duk bincang di sisi adat. Gitu. Adapun kalau kita nak bicara alam tu bab lain. Alam ni banyak. Alam zarri, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat ataupun alam mahsyar. Walaupun kita ni mati di alam dunia, tapi kita hidup di alam barzakh. Tu bincang bab alam. Yang kita bincang hidup tak mati ini kita bincang adat. Orang hidup tak mati, orang mati tak hidup. Gitu. Allahu Akbar. Lagi tu. Baik. Tu benda-benda pelik. Allah Ta'ala buat ni macam-macam untuk menyatakan kebenaran apa hak kita belajar ni. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada insan-insan yang dipilih dapat. Macam malaikat kita tak nampak, ada orang boleh nampak. Jin kita tak nampak, ada orang boleh nampak. Untuk menyatakan kebenaran hak ghaib tu memang ada. Tu Tok Izaleh rahimahullah. Tu kita duk baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya jin tu ada lah. Kalau orang kata mana duk percaya hantu-hantu jin-jin tu, nak tak percaya terus pun tak leh. Percaya terlajak sampai semua taksub kepada dia pun tak leh. Cawan jatuh kata hantu, ayak tumpah kata hantu. Hantu apa kita buat tak betul? Tak jawab, herat, tumpah lah. Ni semua tuduh hantu. Tu masalah juga. Dia makhluk juga. Gitu. Percaya kepada hantu, nak buat ubat hantu, cari hantu. Masalah. Pelik. Ke jadi berhantu kita. Na'udzubillah, penin. Macam-macam. Tak boleh. Kita kena kembali macam mana yang disusun oleh ulama kepada kita, ikut jalan tu. Kalau main masalah, apa solusi dia, apa jawapan dia. Gitu. Baik. Jadi yang kita duk bincang ni benda mustahil. Apa perkara mustahil? Perkara makdum. Macam mana kata makdum? Tak ada langsung, tak berkait langsung benda tu. Cuma kita faham kata benda tu tak ada di Allah Ta'ala. Tak mungkin berhimpun dua perkara yang berlawanan. Kalau Allah Ta'ala ada qudrah, maka tentu tak lemah. Kalau ada ilmu tak jahil. Habis itu. Baik. Dan bukan segala yang 20 itu dan bukan segala yang 20 ini sekaliannya. Bukan 20 ni saja, banyak lagi. Yang mustahil, yang tidak ada pada Allah, yakni tiap-tiap kekurangan tu tak ada di Allah Ta'ala. Tiap-tiap kekurangan tu tak ada di diri Allah Ta'ala. Dan bukan segala yang 20 ini sekaliannya. Bukan saja hak 20 ni yang mustahil. Segala kekurangan memang tak berkait di diri Allah Ta'ala. Bukan 20 ni. Hak kekurangan tu tak ada langsung di diri Allah Ta'ala, tidak ada. Habis. Begitulah hanya setengah did dengan makna begitu, dan setengah pula bersamaan bagi naqis. Naqid, dan setengahnya terlebih khusus daripada naqid
seperti barang yang lagi akan engkau pandang atasnya, insya-Allah. Ni istilah-istilah di dalam ilmu mantik. Ilmu ni banyak sungguh. Kadang-kadang kita ni duk bilang nama-nama ilmu ni pun kadang-kadang tak pernah dengar. Hak kita duk dengar fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis. Betul pula orang belajar usul tafsir, usul hadis, usul fiqh, mantik, makulat, balaghah. Belasan cabangan ilmu, bahkan puluhan cabangan ilmu, seperti Syekh Ahmad Fatani rahimahullahu ta'ala. Sampai ilmu kimia nak buat emas sekalipun dia kuasai, menghimpunkan ilmu dunia dan akhirat. Dan dia dilantik di zaman Osmaniyah, iaitulah wakil kepada ketua ulama Jawi, iaitulah ulama-ulama orang Melayu ni, Syekh Ahmad Fatani, yang digelar ulama murabbi, ulama rabbani, yang beri gelaran oleh Osmaniyah kepada Syekh Ahmad Fatani rahimahullahu ta'ala. Guru Tok Kenali. Syekh Ahmad ni kecil, Tok Kenali ni dia besar sikit badan dia. Satu hari nama Syekh Ahmad ni dikenali di Azhar zaman tu. Maka ulama-ulama Azhar menulis surat mengutuskan Syekh Ahmad ni dijemput mai pada Mekah, mai ke Mesir, kerana ulama-ulama Azhar nak jumpa. Jumpa tu bukan jumpa saja, mereka nak tengok keilmuan Syekh Ahmad Fatani. Maka dia gabungkan syair-syair jahiliah, campur sana campur sini. Maka dia nak test Syekh Ahmad ni alim dia setara mana. Dia dapat susun balik satu persatu. Apabila macam tu, dia tahu dah. Dia kata ni mesti mereka ni nak test kita. Sebelum mereka kenal kita, kita kenal mereka. Dia pakat dengan Tok Kenali. Dia kata, hey Yusuf, Tok Kenali ni nama Yusuf, mu jadi anak mu jadi guru, aku jadi anak murid, kita berlakon. Pi di dalam seminar perhimpunan ulama di Azhar tu, Tok Kenali duduk atas, Syekh Ahmad duduk bawah, duduk atas kursi bawah, Tok Kenali atas pentas. Apabila mereka tanya soalan-soalan yang mudah, Tok Kenali jawab. Tanya yang payah, dia kata hak ni mudah ya, pandangan muridku tanya dia. Tanya tu soalan hak payah, Syekh Ahmad jawab. Muka dia tok guru, jawab habis. Ulama-ulama ni kagum. Mereka ni sambut usung Tok Kenali ni. Syekh Ahmad orang buat takti, dah kata Tok Kenali ni tok guru. Maka dia melawak dengan Tok Kenali. Lembu punya lemak, sapi punya nama. Aku hak teruk hang orang sanjung. Tak apalah. Dia menghimpunkan ilmu zahir dan batin, ilmu akhirat, ilmu yang berkaitan dengan ilmu hakikat, ilmu syariat, yang zahir, hakikat, yang ilmu hakikat himpun, serta menguasai ilmu dunia sampai boleh buat emas, ilmu kimia. Alim sungguh Syekh Ahmad Fatani rahimahullahu ta'ala. Maqamnya di Mekah. Sepupunya pada hak karang kitab Baqarah, maqamnya di Mekah. Hebat ulama-ulama dulu. Sehingga kan dalam perang Belanda dulu ni, dia buat kod. Kalau tulis surat, orang rampas tengah jalan boleh tahu strategi ulama, nak serang kok mana, nak pergi kok mana semua. Tetapi apabila dia buat macam tu, dia ada kod dia. Kod ni kita boleh tengok di Museum Kelantan, Museum Islam Kelantan. Tepi Masjid Muhammadi dia ada Museum Islam. Di situ ada tulisan kod. Dia boleh faham kalau 9 ni apa makna dia, kalau hak ni huruf macam ni apa makna dia. Maknanya orang tak boleh baca. Orang tak boleh baca. Tu ilmu orang dulu.
Tu ilmu orang dulu. Kita ni berhati-hati, kadang-kadang WhatsApp kita tu orang boleh baca. Dia scan di komputer, apa sahaja hak kita bercakap dengan siapa, dengan semua naik di situ. Kita tak boleh bohong. Kita kata dia tahu mana. Tu teknologi hak lah ni, orang boleh baca. Tetapi ilmu ulama dulu-dulu ni Allah Ta'ala beri kepada mereka, orang tak boleh nak baca, musuh tak boleh baca. Tu ilmu yang kita bincang ni. Banyak cabangan ilmu. Itulah kalau kita ni makin mengaji, makin tak erti, makin mengaji, makin rasa tak tahu, makin mengaji, makin banyak lagi yang kita tak tahu. Itulah sebenarnya yang kita belajar ilmu Allah Ta'ala. Tapi kalau kita belajar, makin rasa tahu, makin rasa tahu, tu ilmu iblis yang tipu kita. Na'udzubillah. Banyak yang kita tak tahu. Banyak lagi yang kita tak tahu. Hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala buat dan seumpamanya. Semua Allah Ta'ala buat ada hikmah dia. Pacat lintah apa hikmah dia? Tu duduk sedut darah orang kecil mana? Kita boleh faham dah. Dah nyata dah kajian ni. Oh, ni hikmah dia. Allah Ta'ala buat temucut apa hikmah duk lekat di kain ni? Ada hikmah dia. Tok guru saya di Fatani dia kata, temucut ni ubat orang masuk habuk dalam mata. Tapi kita tak erti nak buat guna. Wallahu a'lam. Tu ilmu ni amat banyak. Sehingga kan lagi kita belajar, lagi tak tahu. Lagi kita belajar, lagi tak erti. Lagi kita belajar, lagi kita tak erti. Baik. Wahia, dan iaitu sebahagian daripada perkara mustahil. Wahia adamu, iaitulah tiada. Ada lawannya tiada. Ada tu sifat wajib, mesti berkait di Allah Ta'ala. Tak ada, mustahil, tak logik, tidak berkait di diri Allah Ta'ala. Kita berhenti situ dululah. InsyaAllah takat tu lah cikgu. Baba tak boleh main hari ni. Jadi cikgu kata sambung lagi. Saya tak boleh penin lah. Sakit kepala sikit pagi ni. Kita berhenti di sini dulu lah. InsyaAllah kita doa semoga kita semua diberi kesihatan, dipelihara oleh Allah Ta'ala, sihat zahir dan batin kita, dijauhkan daripada segala gangguan fitnah akhir zaman. Moga-moga Allah Ta'ala teguhkan iman kita, dan moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita, keluarga-keluarga kita, teguhkan iman kita semua, pelihara Islam kita, beri taufik kepada kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara zahir dan batin kita. Setakat tu dulu. Wahia adamu, dan iaitu yang mustahil tu di antaranya sebahagiannya tiada. Allah Ta'ala tak boleh tak ada. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Peringatan la ni banyak ujian hak Allah buat. Hak yang mati, hak yang kena sakit. Kita hak tak kena lagi, ulama-ulama mengingatkan kepada kita, beringat, jangan lalai. Jadi makcik semalam pun, Mak Teh Aisyah tu pun dia pesan, hak kena bala tu berdoa, minta Allah Ta'ala permudahkan. Yang tak kena lagi doa juga, supaya Allah Ta'ala tak sampaikan kepada kita. Tu apa-apa nak jadi tu, Allah Ta'ala bagi peringatan kat dia. Kadang-kadang macam dia kata kapal terbang nak jatuh tu, ayat main 4 ayat 5 ayat, dia tak faham lagi, jadi baru faham. Allah Ta'ala susun kat dia, kena
buat ni, buat ni, buat ni. Di antaranya jangan tinggal selawat. Itu hak dia pesan. Kalau sembahyang ni dia dah sah, dia dah batal. Kalau selawat dia kata tak ada sah, tak ada batal selawat. InsyaAllah Allah Ta'ala terima. Dan Allah Ta'ala pelihara kita kesemuanya. Jadi kuncinya selawat. Tak payah panjang, pendek-pendek. Yang mana kita mampu, yang mana kita boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.